My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada dalam program My Quran Time, baca, faham, amal, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jika semalam kita mungkin mengambil kesempatan untuk menyambut ataupun mengingati kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin teruskan ya dengan kita membaca halaman demi halaman, ayat demi ayat di dalam al-Quran ini. Sebenarnya kita bukan sekadar membaca surah tetapi kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana semua ayat ini adalah diturunkan kepada Nabi ketika menghadapi cabaran getir dalam hidup. Pada waktu itulah turun surah demi surah, ayat demi ayat yang tidak mengikut turutan apa yang ada di dalam al-Quran ini, tetapi lebih daripada itu turutan ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bacaan untuk umat agar kita ambil pedoman demi pedoman, panduan demi panduan, sehingga kan kalau kita ada cabaran dalam hidup kita, maka insya-Allah kita sudah pun ada panduan ilmu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah saya Bertemu Ustaz kita. bertemu lagi. Mudah-mudahan terus menyinar di hati kita kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan semangat perjuangan. Dan pada hari ini kita akan mendalami kepada halaman 103 dan mari sama-sama kita perhatikan sinopsis apakah yang akan berlaku. Tetapi sebelum itu kita ingin mulakan dulu Ustaz ya dengan Ummul Quran Al-Fatihah kepada tuan-tuan yang mungkin berada di rumah yang mengikuti di Facebook ya, jangan lupa share, jangan lupa kongsikan untuk sama-sama kita menyebarkan manfaat kepada rakan-rakan di seluruh dunia insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, permulaan kita, pertemuan kita dengan Ummul Quran. Mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Surah Al-Nazim, amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah sebentar tadi sebagai ulangan kepada kita, tetapi ulangan yang memberi makna yang berbeza kerana apabila kita bercakap tentang Al-Quran ini, kalau kita perhati dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama itu, Allah mengajar pada kita memuji pada Allah kerana Allah menurunkan kitab kepada hamba-Nya ya. Jadi bila hamba kita ada masalah kita berbeza-beza dari hari ke hari. Walaupun kita membaca Al-Fatihah, tetapi kalau masalahnya A, bila dapat Al-Fatihah ia mengubat menjadi syifa kepada cabaran masalah A. Bila kita dapat masalah B, maka kita baca surah yang sama, ia menjadi ubat kepada
masalah B. Kerana apa? Kerana al-Quran ini ya adalah asy-syifa yang menjadi penawar, menjadi mauizah, nasihat, menjadi petunjuk dan juga menjadi rahmat kepada kita, pada tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 103 ini agar kita lebih kuat dan lebih bertenaga mengikuti kepada kandungan halaman 103. Bermula daripada ayat 155 hingga ayat 159 kita akan berbincang tentang pelbagai sikap keras kepala ataupun kepala batu kaum Yahudi. Ya, kita akan tengok betapa degilnya. Semalam kita sudah pun berbincang dan hari ini kita menyambung dan seterusnya pada ayat 160 itu akibat yang menimpa kaum Yahudi disebabkan kezaliman mereka. Itu yang berlaku ataupun yang disampaikan dalam ayat 160. Diikuti pada ayat 161 perbuatan mereka ya yang mengambil riba dan juga harta yang batil yang perlu kita ambil sebagai amaran, jangan kita laksanakan kerana itu mengundang kepada kemurkaan daripada Allah. Dan ayat 162 itu Allah mengingatkan bagi orang yang beriman ya, pahala yang besar, ganjaran yang besar apabila kita melaksanakan panduan yang diberikan dalam surah ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan kita Ustaz ya dengan ayat 155 hingga ayat 159 bersama tuan-tuan yang di rumah boleh buka mushaf untuk sama-sama kita mulakan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak mulakan bacaan kita pada muka surat 103 ini, ayat 155 hingga ayat 159, lebih kurang dalam separuh muka surat kita nak baca. Dan jika perhatikan muka surat yang kita nak baca ataupun halaman yang kita nak baca hari ini, di akhir ayat itu semua baris dua di atas mad iwaq, maksudnya kita berhenti dengan kadar mad 2 harakat, baris atas. Baik, jadi baris 2 di atas bila kita waqaf jadi mad iwaq 2 harakat. Jadi mari kita sama-sama baca insya-Allah. Saya nak cuba baca dengan permulaan ini dengan tarannum murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 155 hingga 159 Ustaz ya. Ini adalah beberapa ayat ya, bahagian pertama daripada halaman 103. Jadi apa yang kita sudah baca semalam, apa yang kita belajar dalam halaman yang ke-102 di hujung itu, Allah menyatakan wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jangan melampau dengan peraturan Sabat, iaitu hari Sabtu mereka perlu beribadah, jangan pergi tangkap ikan ya, berbanding dengan kita Ustaz ni, kita ada hari Jumaat. Bezanya ialah kita hari Jumaat sekejap je. Orang Yahudi ini hari Sabtu full. Tak boleh pergi kira kalau mereka ni menangkap ikan sebagai sumber rezeki mereka, tak boleh langsung ya, asalkan hari Sabtu saja terus kena elakkan. Jadi apa yang berlaku pada mereka bila mereka ini tidak patuh pada peraturan, ada ya perkara yang Allah sampaikan ataupun azabkan, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini adalah perjanjian yang berat, perjanjian yang Allah amat murka jika ia tidak diberi perhatian, dan ia ada kaitan juga kalau kita ini sudah pun berjanji dengan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu janji kita. Itu janji kita untuk kita melaksanakan tugas kita, keimanan pada Allah dan pada Rasul. Jadi pada ayat 155 Allah menyatakan, maka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan Allah serta mereka telah membunuh Nabi tanpa hak, dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman. Jadi panjang ayat ini. Betul, ya. Jadi mungkin kalau saya pun baca ayat ini Ustaz ni macam fabima naqdihim mitsaqahum, maka kerana mereka melanggar perjanjian itu, maka kerana kekafiran mereka, maka kerana mereka telah membunuh Nabi, kerana maka mereka ini kata kami hati tutup. Itu je ayat dia. Apa kebendanya kan? Tapi sebenarnya dia lebih kurang gini lah Ustaz ya. Kalau katakan ayah ke cikgu ke kan, kalau kamu tak datang kelas, lepas tu habis. Kan? Dia tak cakap apa-apa. Itu maksudnya apa Ustaz? Orang ni tengah marah ke tengah sayang ni? Tengah marah. Tengah marah sangat. Ya. Pasal Allah dah cakap bahawa perjanjian itu yang dimeterai itu adalah mitsaqan ghalidha. Itu adalah perjanjian yang berat. Bila Allah wa rafa'na, ya, bila Allah menggunakan perkataan wa rafa'na fawqahumut tur di atas pada ayat 154. Kami angkat gunung Sinai itu. Ya, yang kita bincang semalam sebelum ini Ustaz ya, yang tentang rotan tu, kalau dah rotan dekat tepi tu memang sila buat kan, tapi kalau degil juga, buat perangai juga ya, maka fabima naqdihim, ya, kalau katakan anak kita, kalau kamu ponting, kalau kamu masih lagi bergaduh, itu je ayah cakap. Dia tak ada cakap sampai abah akan pukul ke, akan tak bagi belanja, tak ada. Jadi ini format yang digunakan dalam ayat 155 ini, ya, kerana mereka ini melanggar perjanjian, ya, maka kerana kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, kerana membunuh nabi, kerana mereka ni, kerana kamu ni bercakap bahawa hati kami tertutup, ini Allah amat murka. Allah murka kepada mereka, kepada Bani ataupun Bani Israel ini, orang Yahudi ini, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Hati mereka itu telah ditaba', ya, telah dikunci, telah ditutup, ya, betul-betul oleh Allah SWT. Tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Jadi ayat 155 ini menceritakan tentang betapa Bani Israel ataupun Yahudi ini mengambil ringan terhadap perjanjian. Zaman sekarang Ustaz ya, bila ada orang kata bahawa saya dah lahir Islam kan, saya nak baca Quran ke tak nak baca Quran, tak apa, yang penting saya Islam. Doesn't matter. Kan, okay? Jadi kalau ada perkataan itu, dia lebih kurang begini. Kan, pasal kamu tak baca Quran dah. Kan? Kalau Allah cakap dengan saya lah Ustaz ya, maksudnya itu dahsyat, berhati-hati ya, amat dahsyat, kerana apa, saya tak boleh baca Quran. Saya bukan tak nak baca Quran, tapi saya bukan orang Arab, tak faham kan. Kalau orang Arab tu mungkin faham kot kan. Memberi alasan kata bahawa hati saya dah tertutup, saya dah berumur 60 tahun, tak boleh kot, lidah dah apa istilahnya Ustaz, lidah kerah. Kan, betul ke Ustaz, kalau baca Quran 60 tahun ni lidah keras? Dia kalau tinggal tu
bukan setakat apa, maksudnya tinggal beberapa hari pun dah dia boleh dia jadi tak fasih, Ustaz. Tak fasih kan, pasal memang Quran ini Ustaz. dia memang lebih sensitif Betul, daripada Ustaz. Dia sebab tu lagi tak fasih makin kuat kena baca. Kuat kena Makin baca. tak lancar makin kuat kena. Wah, kena baca. Bukan yang kata tak boleh apa? Jangan. Boleh tak boleh gi kan. Jadi Okey. kalau dia marah macam ni, awak tak nak baca kan? Dia habisnya tu je. Macam subhanallah. Ya, dalam ayat ini ya. Jadi kerana kamu buat kamu tak nak baca, kamu tak nak solat ya. Kerana kamu tak solat ya, Allah tak sambung itu kerana Allah nak memberitahu bahawa amat murka Allah kerana solat itu sebagai tanda kita ini ada kewajipan sebagai orang yang sudah memeterai perjanjian dengan Allah SWT. Dia mudahnya meterai perjanjian Ustaz ya. Kalau saya dah janji dengan siapa? Dengan raja. Nak jumpa pukul 2.30 petang. Allah. Dia tak, bukannya baru 2.20 baru nak bangun katil nak. Silaplah lepas tu blacklist kan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang perjanjian dengan Tuhan kita, dan apa yang kita belajar daripada surah An-Nisa ini penuh dengan perjanjian, peraturan. Inilah peraturan juga sebahagiannya yang telah diberikan kepada orang terdahulu, tetapi mereka beriman kecuali sedikit. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja. Yang lainnya mereka tak percaya bahawa ini adalah penting. Pada ayat 156, wa bikufrihim, dengan kekufuran dan perkataan mereka ala Maryam buhtanan azima. Satu lagi. Ya. Kerana kamu ni memang melampau betul kan, sampai sanggup untuk menyatakan Maryam ini melakukan sesuatu yang tidak baik dan melahirkan anak di luar nikah. Buhtanan. Ya, itu istilahnya kalau bahasa Melayu kita fitnah. Ya, buhtanan azima. Jadi Allah sambung sampai ada spesifik ayat 156 itu kerana apa? Kerana dengan perkara 156 ini melahirkan satu ideologi Nasrani ataupun Kristian yang merasakan ataupun Yahudi pasal Yahudi tak suka Nabi Isa, tapi Nasrani suka sangat Nabi Isa sampai diangkat menjadi Tuhan. Wa qaulihim inna, ya, dan perkataan mereka sesungguhnya kami ini, sambung lagi Yahudi ini cakap apa? Kami telah membunuh Isa ibnu Maryam, ya, Rasulullah. Ya, jadi Allah menyatakan bahawa Isa ibnu Maryam ini bukannya anak Tuhan tetapi adalah Rasul Allah. Tapi mereka orang Yahudi kata kami dah bunuh. Wama qatalu, Allah cakap mereka tidak bunuh, mereka tidak salib, tetapi wajah yang dibunuh menyerupai Nabi Isa bagi mereka. Ada pengikut Nabi Isa yang kejar Nabi Isa untuk beritahu siapa di mana Nabi Isa. Rupanya orang itu disamakan, syubbihalahum, ya, dan orang itu dia kejar dan akhirnya dia yang disalib. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, iaitu padahal mereka tidak membunuhnya, mereka di mana mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu melainkan mengikuti sangkaan belaka, Sangkaan sahaja. Ma lahum bihi min ain illa tiba'al dhann, ya, sangkaan sahaja. Mengapa sangkaan? Mereka tak ada ilmu. Mereka kerana sudah pun bermasalah dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni Ustaz ni, pasal dia daripada kecil lagi dah boleh dah faham Taurat dan Zabur, ya, Injil. Jadi bila Taurat ini kan daripada Nabi Musa, bila ada imam lah, ulama pada zaman pada Nabi Isa tu, mereka cuba ubah-ubah. Nabi Isa ni boleh pinpoint, ini yang kamu silap. Jadi orang senior, ya, kalau Ustaz ya, kalau kita belajar Quran, orang senior datang dan kita kata okey, ulang balik kan. Orang tu kalau orang nak belajar rendah hati okey. Tapi kalau yang sombong tu, Demon ni nak kena ni. Okey. Jadi itu adalah apa yang berlaku pada zaman Nabi Isa. Maka kesannya apa? Mereka kerana bukan dengan ilmu tetapi mereka menyatakan bahawa kami yang membunuh Nabi Isa, wama qataluhu yaqina. Sebenarnya mereka tidak yakin sebenar-benarnya mereka yang membunuh. Dan kalau kita tengok sejarah sebenarnya pada tahun 1940-an ada berjumpa beberapa dokumen, dan dokumen-dokumen itu akhirnya membuktikan sebenarnya apa yang ada dalam agama Kristian itu sendiri adalah bukan yang benar. Ia telah ditukar-tukar di dalam Injil ataupun Bible yang ada dan juga dalam kepercayaan orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi Allah menekankan pada ayat 158 bar rafa'ahullah. Macam mana nak baca Ustaz yang ada lam berjumpa dengan ra kat sini? Ya, jadi dekat sini kalau kita perhatikan bar rafa'ahullah tu di atas huruf ra ada sabdu.
Jadi dia terus masukkan lam tu tak bunyi, dia pergi ra, barrafa'u. Terus bar ya. Lam tak ada bunyi langsung. Lam tak ada bunyi. Jadi ini ayat 158. Ya. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkatnya. Siapanya? Nabi Isa. Kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kalau orang Qadiani dia menyatakan dia tafsirkan ayat ni, dia kata yang diangkat pada Nabi Isa tu darjatnya. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk pada muka surat semalam pun wa rafa'na pada ayat 154, kami angkat fauqahumut tur, yang diangkat itu apa? Gunung. Memang betul-betul gunung, bukan gunung gunung apa imajinasi. Okey, sama juga dekat sini bila di dalam al-Quran ni, bila Allah nak kata Allah angkat secara imajinasi ataupun perkara bukan fizikal, Allah akan bagi tahu tambahannya. Macam contohnya Allah yarfa'ul ladzina amanu minhum darajat, kan, betul. Ada tambah darajat, ya, bahawa itu namanya diangkat darajat. Kalau tidak, maksud rafa'ahu ini adalah terus kembali kepada fizikal, subhanallah, fizikal Nabi Isa. Jadi bagi orang-orang lain, dia kata bahawa betul ke Nabi Isa diangkat sampai ke langit, ya. Jadi ini tidak mustahil. Betul. Allah telah jalankan Nabi Muhammad, betul, kan. Allah telah jalankan Nabi Adam daripada langit ke bumi. Betul. Tak mustahil, betul, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. Dan pada ayat 159 itu ditambah satu lagi, ya, penerangan. Allah membongkar tentang ahli kitab ini. Mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi, Ustaz, ayat 159, untuk kita memahami sebenarnya apa hakikat tentang orang Nasrani. Mereka ni akan beriman ke tidak? Betul, Ustaz. Sila, Ustaz. Baik, kita ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Sadaqallahul azim. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi mereka. Apa maksudnya? Ahli kitab di kalangan Nasrani ataupun di kalangan Yahudi, ya, yang tak percaya pada Nabi Isa, Allah menyatakan mereka tidak akan beriman bihi qabla mautihi illa wa in min ahli kitab, tidaklah mereka ini ahli kitab kecuali beriman. Maksudnya mereka confirm akan beriman dengannya qabla mautih. Apa maksudnya? Sebelum Nabi Isa meninggal, wafat. Sekarang ni Nabi Isa tak wafat, dia diangkat saja. Bila dikembalikan balik di dunia ini, ya, itu keimanan kita berdasarkan pada ayat yang ke-158 tadi. Maka bila turun Nabi Isa akhirnya akan meninggal, wafat. Tapi sebelum wafat itu, Nabi Isa akan membersihkan dunia, dan salah satunya orang-orang Kristian yang ataupun yang pakar pada kitab, dia akan beriman balik wa yaumal qiyamati wa yakunu alaihim syahida, iaitu Nabi Isa menjadi saksi keimanan bagi orang-orang yang mungkin selama ini dia kata bahawa saya menganut agama Kristian ini, Nasrani ini, kerana beriman pada Nabi Isa. Tapi rupa-rupanya Nabi Isa kata, aku bukan orang Kristian, aku adalah orang Islam. Maka yang pakar pada kitab, yang beriman akan kembali kepada agama Islam. Jadi ini adalah bahagian pertama daripada halaman 103. Mari kita lihat perkataan kita pada hari ini, iaitu wathaqa, yang bermaksud mengikat perjanjian yang berat, yang berulang di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali, ya. Apakah maksud wathaqa ini? Perjanjian yang berat, dua-dua pihak memahaminya berat, dan dua-dua pihak tahu bahawa perlu dijaga kedua-dua bahagian agar tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita, kita kena jaga, ya, perjanjian kita. Kalau mitsaqan ghaliza itu ada kaitan dengan pernikahan, dan juga ini perjanjian dengan Allah. Inilah perkara penting untuk kita memastikan kita menjaga keamanan kita, menjaga kesejahteraan kita. Dalam masa yang sama, kita ingin juga mengumumkan tentang Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia sebagai panduan kita bersama agar kita membantu mereka yang berkeperluan. Inilah nombor yang tertera. Moga-moga tuan-tuan dapat
menyumbang, membantu, dan kita bertemu lagi, berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alangkah indah dan bertuhan Ustaz. Ya. Anda diberi kesempatan. Doa pada Allah SWT mudah-mudahan saya. Ada kesempatan kita ya di akhirat nanti kita bertemu dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana kita rindu nak bertemu ibu ayah kita di sana, keluarga kita ingin bertemu dengan insan kekasih ya yang banyak berjuang ya. Kalau tadi kita bercakap tentang angkatan tentera Malaysia ya memberi manfaat negara ini, tapi kita lebih lagi yang memberi manfaat kepada dunia sampai akhirat kita Ustaz ya. Allahumma salli ala sayyidina anta ma'aman ahbabta, insyaallah dengan orang yang kita kasih. Amin. Kita akan bersama nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayuh kita bersahabat, kita terus sebarkan pengajian kita dan kita bergabung di platform rasmi kita. Kita ada Facebook Sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time dan juga my hashtag Quran Time. Begitu juga kita ada YouTube, Telegram dan juga Twitter kita di my hashtag Quran Time Official, juga Instagram kita My Quran Time Official. Bolehlah kita bersua di situ sementara dalam suasana sekarang ini Sas. Barangkali satu hari nanti kita akan bersua, kita dapat mendengar bacaan daripada tuan-tuan dan puan-puan pula yang Ustaz pun boleh kita boleh sama-sama dengar perkongsian pula daripada mereka secara live insya-Allah. Tadabbur muka surat 50, muka surat 60 ya. Penting bagi tuan-tuan kalaupun belum kita bertemu lagi, boleh saja berkongsi ya. Kalau katakan di Facebook tu, katakan ada yang nak kongsi apakah yang saya dapat daripada halaman 30 contohnya. Ya, kongsikan saja. Tak semestinya kena lengkap, bagi 1-2 poin. Kerana apa? Ada rakan-rakan yang mungkin tertinggal halaman 30. Nak dengar sejam balik semula tu boleh tahan. Kan? Pasal kita dah 103, maksudnya 103 jam Ustaz. Nak dengar 103 jam tu saya pun tak mampu ya. Tapi insya-Allah kita doa sedikit demi sedikit Allah pimpin kita ulang kaji balik apa yang telah kita belajar insya-Allah. Alhamdulillah. Begitu juga dengan pengajian perkongsian tajwid kita. Semalam pun kita telah sentuh berkenaan dengan tawassut sebelum ini tersebut, dan hari ini kita nak berkongsi dengan para penonton. Masih lagi kita membicarakan tentang sifat lazimah, dan hari ini kita nak kongsi tentang sifat isti'la. Sifat isti'la kita perhatikan di skrin kita, iaitu dari segi bahasanya bermaksud meninggi, manakala dari segi istilah pula terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebutnya. Terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya, dan hurufnya ada 7 huruf. Khussa, dawtin, qiz. Huruf istilah ada 7. Khussa, dawtin, qiz. Apa dia? Kha, yang pertama kha, yang kedua sad, yang ketiga dad, yang keempat ghain, yang kelima ta, yang keenam qaf, dan yang ketujuh dha. Kalau kita perhatikan contoh ayat kita, iaitu daripada ayat yang ke-155, ayat ke-155, fala yu'minuna illa qalila. Huruf qaf tu qalila, bila kita sebut tu sifat dia terangkat lidah kita, terangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Qalila, dha, qa, ta, masya-Allah, sa, subhanallah. Jadi itu ada 7 huruf yang kita sentuh secara sepintas lalu
Tayyibatin sama juga tayyibatin contoh dia ayat 160 dan juga satu lagi pada ayat yang ke-160 contoh dia wa bisaddihim terangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh praktikkan sebutan-sebutan huruf istilah ni. Ingat ada 7 khussa dautin qiz di sambungan je lah kalau kita gabung cara-cara huruf tu khussa dautin qiz kha satu lagi ya. Jadi kita latihlah kalau dia tak terangkat dia jadi nipis sat. Contoh kan ihdinas siratal tol hujung lidah dia tak kena tol dia tol terangkat kan ujung lidah kita pangkal lidah kita terangkat dekat langit. Mustaqim kalau kim dia tak tebal lah dia tak isti'la lah. Kim kaf mustaqim terangkat bagus jelas. Jadi pentingnya pengajian Al-Quran ini dia mesti face to face. I can see you and you can see me. Allah cakap orang banting pula. Maknanya boleh tengoklah face to face talaqi. Tapi dalam suasana sekarang ni online lah. Kita pun ada insya-Allah insya-Allah. Okey online insya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah terima kasih Ustaz berkongsi tentang bagaimana sebutan tadi itu tentang isti'la ya diangkatkan lidah pangkal lidah kita. Pangkal lidah kita agar perkataan ataupun huruf qaf tadi itu betul-betul jadi qaf lah bukan jadi qaf. Jadi kaf. Jadi longgar jadi longgar. Contoh macam sadaqallahul azim kan. Sepatutnya sadaqallahul azim. Kalau tak terangkat lidah kita betul-betul sifat dia jadi longgar. Sadaqallah walah. Hul azim. Itu tekniknya kan nak dapat yang macam tu Ustaz. Maksudnya macam tu kita tanam macam tu tanam begitu. Baik, alhamdulillah kita menyambung sebentar tadi tajwid dan insya-Allah kita akan menyambung lagi untuk memastikan makhraj dan juga sifat huruf kita sebutkan itu yang terbaik dan yang terbaik itu bukan kerana saya orang Jawa ke saya orang ini tak boleh, boleh dipelajari insya-Allah ya. Baik, kita menyambung pada ayat 160 hingga ayat 162 ya, di mana pada kali ini kita akan melihat lebih lagi bila Allah menegur kepada kumpulan ahli kitab ataupun utul kitab di kalangan Bani orang Yahudi Nasrani. Jadi pada halaman 102 103 ini sebenarnya Allah memberitahu kepada kita dalam masyarakat ada orang beriman, ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang yang ahli kitab ataupun di kalangan orang-orang Bani orang Yahudi dan Nasrani. Jadi semua ini kita kenal kerana kita berada di penghujung surah An-Nisa, surah yang bercerita tentang cabaran dalam rumah, pelbagai perangai dan cabaran di luar rumah, macam-macam perangai. Jom kita sambung. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita nak menyambung ayat 160 Ya. 160, 61 dan 162. 3 ayat. Tapi agak panjang juga ayat-ayat ni. Jadi mari kita perhatikan betul-betul supaya kita dapat baca dengan baik insya-Allah. Kita nak sambung tadi dah sabar. Kita cuba bacaan secara sikah. Kita cuba taranum sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim طيبات حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 160 hingga ayat 162 ini menyambung kepada kita untuk memahami tentang kumpulan orang-orang yang diberi kitab, orang-orang terdahulu, ya. Tetapi mereka ini membuat perangai mereka, ya, yang kita harapkan kita belajar jangan sampai kita juga membuat perangai ataupun tidak mengambil ataupun menghargai kepada kitab yang telah diberikan sebagai satu panduan wahyu daripada Allah. Pasal kita minta hidayah. Orang-orang dulu pun meminta hidayah, tetapi cabarannya ialah bila hidayah itu sampai mereka tidak mahu ikut pada perkataan Allah, mementingkan keperluan ataupun kepentingan diri sendiri. Fa bizulmin pada ayat 160 itu, kerana kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan, dan kerana mereka sering menghalang orang lain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Yahudi Ustaz, ya, antara peraturan dalam agama mereka ada makanan-makanan yang mereka tak boleh ambil. Ya, mereka walaupun mereka ada kosher, contohnya dalam agama kita bercakap tentang yang disembelih, kan, tetapi ada yang mereka macam unta, ya, ada banyak perkara yang dilarang dalam Yahudi, lebih lebih strict, lebih tegas lagi berbanding dengan agama Islam. Ya, pasal apa? Pasal mereka ini dia buat perangai, jadi makin lama Allah ketatkan lagi kepada peraturan, dan lebih daripada itu Allah cakap mengapa jadi begitu, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Mereka ni selalu menghalang daripada jalan Allah dan banyak kali. Banyak kali, bukan sekali, tapi memang dia memang tak puas hati je lah, kan. Dia tak puas hati tu sampai tahap Nabi pun dia tak puas hati. Ya, yang kita dah belajar hari ini, dia sebelum ini, iaitu dia minta pada Nabi Musa tu, tolong tunjukkan kami ni Allah. Nak tengok. Ya Allah. Kan, kami nak tengok Allah agak mana apa sebagainya, kan. Jadi dia permintaannya itu pelik-pelik, kan. Tapi bukan sekadar mereka pelik, ada juga zaman sekarang orang yang pelik, Ustaz. Ya. Saya ada jumpa seorang ni, dia berminatlah nak mengenal Islam, tapi dia kata dia harapkan ada satu miracle yang berlaku untuk dia memeluk Islam, kan. Jadi itu tak Islam okey lagi. Tapi ada orang Islam bila dia berdoa ke apa ke, kalau dia rasa dia doa tak masuk dalam bank tu 1 juta, dia kata mungkin Tuhan tak suka saya kot. Kalau begitulah cara dia menilai. Kalau Allah bagi pada siapa, pada seorang yang bukan Islam 2 bilion, itu maksudnya apa? Allah suka, kan. Kalau macam itu hanya menggunakan perspektif duit sahaja, orang boleh keliru. Itu bukan cara Al-Quran hidangkan. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan apa yang dibuat oleh orang Yahudi ini, wa akhdhihumur riba, mereka ini mengambil riba. Ya, dan kemudian waqad nuhu anhu, ya, padahal sungguh mereka telah dilarang dan mereka memakan harta secara batil. Allah beritahu perkara ini kerana kita tidak mahu jadi orang begitu. Sekarang ini orang bercakap tentang Macau scammer, Ustaz. Saya sempat tengok dekat YouTube yang dia yang orang kena scam tu, dia bercakap dengan scammer. Subhanallah. Ya, dia siap boleh bagi tazkirah kepada orang yang kena scam, nak kena scam. Mula-mula orang scam tu marah dia, kemudian dia balas balik, tapi akhirnya dia bagi nasihat. Dia kata, aku ni boleh scam pada orang yang tidak berhati-hati. Dia pula yang boleh beritahu, kan. Dan aku scam ni pasal kerajaan yang ramai scammer. Dia menyalahkan kerajaan, yang kerajaan kena baiki, yang dia kena baiki. Tetapi yang pastinya Allah cakap apa? Siapa yang suka scam ini, wa'atadna lil kafirin, Allah gelarkan dia sebagai orang yang kafir, minhum, daripada kalangan mereka, azaban alima, azab yang sengsara. Tak kisahlah dia kata kerajaan ke, dia cakap pasal makcik tu tak berhati-hati, buat apa dia bagi nombor akaun bank, nombor telefon apa sebagainya, kan. Dan dia kata apa? Dia kata dia harap dia akan dapat scam orang yang tak bayar zakat.
Dia punya cara logiknya tu kan, saya bila fikir okey, mungkin kita tak puas hati dengan orang yang tak bayar cukai, tak bayar zakat, tapi bukan cara begitu. Matlamat tidak menghalalkan Tidak menghalalkan cara. Jadi itu maksudnya makan harta secara batil. Ya, selain daripada yang kita bincangkan, mungkin kalau bekerja tak buat tugas, gaji penuh, kan? Itu adalah memakan menyiapkan bara api di akhirat nanti, azaban alimah. Dan pada ayat yang ke 162 itu, panjang ayat tersebut, tetapi bagi orang yang warasihun fil ilm, orang yang betul-betul mendalam ilmunya di antara mereka mereka beriman pada al-Quran yang diturunkan dan kepada kitab yang diturunkan sebelum itu, begitu juga mereka yang melaksanakan solat, menunaikan zakat dan beriman pada Allah dan hari kemudian, bagi mereka ganjaran yang besar. Jadi ayat 162 ini memberi pencerahan kepada kita lah, Ustaz. Betul, Ustaz. Kita kena jadi yang begini. Yes, Ya. Satu, warasihuna fil ilm. Dalam surah Ali Imran Allah ada guna perkataan warasihuna fil ilm, iaitu yang suka menuntut ilmu. Ya. Dan apakah ciri orang yang ilmu mendalam ini? Bukan kerana dia mesti ada sijil setinggi ni, tetapi Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 7 itu, mereka bercakap amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Ya. Jadi dia cepat untuk percaya kepada Allah, ya. Dan bila percaya pada Allah, bukannya kita sembrono je, bukan jadi macam kena scam tadi tu. Percaya je orang telefon, makcik sida transfer 1,000, nanti kami akan pindahkan 5,000 lagi. Bukan begitu. Kita percaya hanya menggunakan ain, dengan ilmu. Tak macam orang Kristian yang dia cakap sesuatu itu bukan ma lahum bihi min ain. Jadi ini panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil pelajaran. Mungkin kalau ustaz boleh baca, Ustaz, ya, ayat yang ke 162 itulah sekali lagi, pasal walaupun panjang tetapi di situ adalah senarai checklist untuk kita sebenarnya. Betul, Ustaz. Ya, yang kita baca sekarang Quran, kita beriman pada kitab sebelum ini, kita tak tolak. Malah kalau ada yang kata saya tak pernah baca Zabur, kan, saya tak pernah baca Taurat. Sebenarnya apa yang ada dalam Zabur, Taurat, Injil itu semuanya di combine kan, masuk dalam Al-Quran. Pasal kalau dalam Zabur tu dia banyak puji-puji pada Allah. Taurat itu banyak peraturan. Jadi peraturan campur nilai masuk dalam Quran. Yang ini yang kita baca, dan tak payah bacalah Zabur, nak cari pula pergi ke mana ke cari, tak payah kan. Pasal apa? Pasal Allah dah mudahkan, dan kalau kita baca pun mungkin kita tak faham pun. Yang sekarang pun tak faham kan, yang perlu kita beri perhatian. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Kita nak baca sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 162. Betul, Ustaz, masa saya baca yang pertama kali tadi, memang kita dah dengar lah, tuan-tuan dan puan, kita dah dengar perkataan-perkataan, contohnya solat, kita dengar zakat, kita dengar yaumil akhir, kita dengar. Jadi apa sebenarnya kriteria khusus yang Allah SWT sebut dalam ayat ni? Kita baca dulu, jom sama-sama ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 162 ini sebagai panduan senarai semak bagi kita bahawa dalam pelbagai jenis manusia yang Allah sampaikan pada halaman 102, 103 ini, bagaimana untuk kita menjadi orang yang sentiasa selamat, diberikan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu taala. Yang pertama adalah warasihuna fil ilm ataupun lakini rasihuna fil ilm. Kita menuntut ilmu, tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time,
ini adalah salah satu platform untuk kita mengikut mendalami ilmu. Minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita beriman kepada Quran, kepada kitab-kitab sebelum ini, mendirikan solat, dan yang ketiganya adalah menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi awalnya iman ustaz ya, Yes, solat, zakat, iman balik semula. Allah. Ya, iman balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya apa? Di sini Allah di hujung itu ada perkataan ajran azimah. Kan kalau kita kerja dapat gaji kan. Okey. Tapi sekarang ini antara kerja yang Allah akan bayar gaji ialah iman. Allah. Jadi pentingnya sangat kita membina iman Allah. Dan salah satunya ialah apa? Dengan kita membaca Al-Quran, memahami je, dia akan meningkatkan iman. Kalau kita baca Quran tak tingkat iman, maksudnya kita perlu doa pada Allah SWT. Pasal sepatutnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana dalam surah Al-Anfal. Jadi kalau katakan baca tak bertambah iman, tapi jarang ustaz orang baca tak tambah iman. Tak faham pun dia dah terasa sesuatu, ya. Apatah lagi kalau kita cuba faham, Allah akan tambah lagi keimanan kita, dan keimanan ini sebenarnya Allah ukur. Betul. Ya, pasal contohlah beza kan antara orang beriman dengan orang tak beriman ini. Orang beriman dia kata ataupun orang beriman dia kata hari ni saya nak makan apa. Kan pasal dia iman. Saya nak makan apa yang halal. Tapi kalau orang tak beriman dia akan cakap saya nak makan siapa hari ni. Kan lain dia punya kesan. Pasal apa? Iman itu fokusnya di hati. Ya, bila hati itu baik, maka kesannya, cakapnya, cara berfikirnya itu akan terjelma di dalam tindak tanduk. Itu yang melahirkan ataupun menjemput ajran azima, ya, ganjaran yang besar. Jadi bila kita bercakap tentang membina negara, negeri, keluarga kita, sebenarnya Allah bagi senarai semak di sini. Perkara praktikal ialah solat dan juga zakat. Perkara yang bercakap tentang dalaman kita adalah iman yang berasaskan kepada ilmu kebenaran daripada Al-Quran, ya. Jadi kita doakan agar kita dapat beramal dengan perkara ini, tidak seperti orang Yahudi ataupun orang-orang munafik. Mari kita sama-sama lihat senario kita di atas layar kita, iaitu orang-orang yang Insya-Allah yang tidak beriman ini, orang Yahudi ini, Jesus is dead. Contohnya kan. Ataupun yang dia membawa kepada neraka, ya, ataupun istilahnya prophet killer club. Kan. Ini memang adalah perjuangan orang Yahudi ini membunuh Nabi. Dan ini perkara-perkara yang kita perlu elakkan dalam kehidupan kita seharian. Kita ambil pelajaran bersama sebagai resolusi kita mendalami kepada halaman 103 ini. Jadi mari sama-sama kita lihat senarai resolusi kita. Antaranya pada ayat 156 kita sama-sama mencontohi Sayyidatina Maryam, ya, yang sabar walaupun difitnah oleh orang sekeliling, dan janganlah kita menjadi orang yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang memfitnah, yang merosakkan imej orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghayati kisah Nabi Isa berjuang bagi menyangkal dakwaan tidak benar, walaupun diancam bunuh tetapi tetap juga beliau berjuang menyampaikan kebenaran, dan akhirnya Allah selamatkan, dan insya-Allah, ya, akan turun kembali di akhir zaman. Dan yang ketiganya, jaga sumber harta agar tidak batil, tidak daripada riba apabila kita berbisnes, apabila kita melaksanakan tugas harian kita. Berteraskan ayat 161. Kita doakan Ustaz, sama-sama Allah pelihara kita. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong bantu kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu.
Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan mata kami, telinga kami, lidah kami, hati kami senantiasa ingat dan juga senantiasa bersahabat dengan kalammu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang-orang yang terus beriman, Ustaz. Kita jauh daripada mengambil contoh teramal ya dengan apa kedegilan yang ditunjukkan oleh kaum Yahudi, yang kita memang selalu berdoa ghairil maghdubi alaihim, tetapi dalam masa yang sama kita perlukan warasihuna fil ilm, iaitu kita menjadi orang yang berilmu, berteraskan kepada kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan boleh menyokong, menyumbang pada nombor yang tertera, kerana kita yakin bahawa sebenarnya kalau kita berpegang pada tali Allah yang kita sebarkan, kita kongsikan, hati-hati insan yang kita sentuh itu akan memberi kesan sehingga kan kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Dalam ayat 162, sanutihim ajran azima. Kita inginkan ganjaran yang besar itu dengan kita membina iman dalam diri masyarakat. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam ya, dan juga 6 pagi insya-Allah. Ya, insya-Allah rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus istiqamah share, jangan tak share. Kita sama-sama bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.